ربنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita akan mula daripada ayat 61 16, 11, 12, 13, 14. Okey. Boleh baca? Seorang baca? Ini maksud ke? 11, 12, 13, 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قائلا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Terus ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا ذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ayat 11 sampai 14. Okey, kita terjemahkan dan terus kita tafsirkan. Ayat 11, walau yu'ajjilullah. Walau dan kalau. Ingat kita dah banyak belajar yang kalau tu kalau ya. Lau tu kalau. Supaya ingat sikit waw tu dan lah. Dan kalau yu'ajjilullah, mempercepatkan oleh Allah linnasi, kepada manusia, asyarra, keburukan, isti'jalahum bil khairi, sebagaimana mereka minta dicepatkan kepada mereka bil khairi, kebaikan. Jadi apa orang kalau Allah cepatkan kejahatan, yakni cabaran mereka, minta kalau kiamat datang lah, contoh sama mana mereka minta kebaikan juga. Jadi bagaimana kebaikan diminta cepat, kejahatan diminta juga. Kalau betul kamu betul, datangkanlah kiamat, matikan kami. Laqudiya ilaihim ajaluhum. Nescaya lam tu lam nescaya, qudiya akan selesailah, ilaihim kepada mereka, ajalum ajal mereka. Maksud di sini laqudiya ilaihim ajaluhum, ini maksudnya ialah pasti mereka akan dibinasakan, dan pasti mereka akan hancur, dan sudah tentulah akan berakhirlah ajal yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk mengazab mereka. Itu maksudnya laqudiya ilaihim ajalum. Kalau mereka dicepatkan kejahatan ataupun balasan maksiat, kekufuran mereka lakukan, maka pasti akan binasalah mereka. Fanadarul ladzina la yarjuna, maka kami biarkan alladzina la yarjuna, orang-orang yang tidak mengharapkan liqa'ana, bertemu dengan kami. Kita dah bicara dulu, yang tak bertemu, tanda bertemu Tuhan ni, tanda jumpa Allah, tanda menghadapi kiamat. Jadi Allah kata kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami fi tughyanihim ya'mahun, di dalam kesesatan mereka, dalam pelampauan mereka, ya'mahun, berpanjang-panjangan. Jadi Allah biarkan orang yang tak mengharap bertemu Tuhan dalam kesesatan, mereka terpinga-pinga, mereka dibiarkan berpanjangan dalam kesesatan tersebut. Okey, ayat 11 itu terjemahannya. Tafsirannya ialah, kalaulah Allah Tuhan Rabbul Alamin mempercepatkan kepada manusia untuk memperkenankan doa mereka
dalam kejahatan. Ya, itu mereka cabar, minta kat Nabi, supaya kalau kau betul, kau datangkanlah bala kepada kami, datangkanlah kejahatan kepada kami. Kalau Allah cepatkan, semana juga mereka minta, dalam doa-doa mereka tentang kebaikan, kebaikan mereka minta juga, kejahatan pun mereka cabar Nabi, nescaya mereka akan binasa. Pastilah mereka habis. Allah setiap kali mereka cabar orang Quraisy, orang kafir Quraisy mencabar Nabi, maka Allah datangkan, memang binasalah mereka. Dan hanyalah Allah biarkan orang-orang yang tidak takut iqabnya ini, sengaja Allah biarkan. Dan orang yang tidak beriman dengan hisabnya, hari perhitungannya, Allah biarkan di dalam kesesatan, terpinga-pinga, berpanjang-panjangan dalam kesesatan. Jadi sengaja Allah bagi tempoh. Kalau Allah nak jawab, memang masa itu juga datang. Macam Muhammad sebelum Muhammad, ya, Bino, Saleh, Hud, ya, hanya dengan satu kesalahan je, maka Allah datangkan bala bencana. Umat Nabi Lut, Allah datangkan kerana dia suka hubungan sejenis, maka Allah datangkan bala, bumi naik ke atas, permukaan bumi turun ke bawah. Okey. Jadi ayat ini menceritakan kalau Allah nak cepatkan, Allah akan tak ada tempoh untuk mereka. Tapi Allah sengaja bagi peluang, bagi tempoh. Dan tempoh itu, ya, untuk sama ada Allah bagi kesempatan nak taubat, ataupun kalau dia tak taubat, mereka berpanjang-panjangan lah dalam kesesatan itu. Itu namanya istidraj, ya. Bila berpanjangan, maka nanti di akhirat tak ada reason untuk mereka mengatakan Allah tidak bagi tempoh kepada mereka. Ya, semuanya Allah telah berikan. Okay, itu ayat ke-11. Ayat ke-12. Ayat ke-12. Wa idza massal insana ad-durru, apabila mengenai kepada manusia oleh keburukan, kemudaratan, ya, datang kemudaratan, Allah biarkan kemudaratan, itu maksudnya kesempitan, bala, kesulitan, keadaan yang buruk macam kita hadapi hari ni lah. Allah rasakan COVID, ya, keadaan sempit, berat, tak bebas. Jadi Allah kata bila ditimpakan manusia dengan kesempitan, da'ana, lalu mereka menyeru kami, berdoa kepada kami, lijambi, dalam keadaan baring, au qa'idan, ataupun dalam keadaan duduk, au qa'iman, ataupun berdiri. Ya, jarang ayat ini terbalik, ya. Biasanya ayatnya doa dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Tapi dalam ayat ini doa dalam keadaan baring, kemudian duduk atau berdiri. Menunjukkan bila Allah datang bala sampai nak bangun pun susah, ya, orang-orang yang dibala Tuhan ni dalam keadaan baring, ya. Kalau ada pun yang ringan sikit boleh duduk, ada ringan sikit boleh duduk, boleh berdiri. Tapi Allah mulakan dengan baring dulu. Dia berdoa kat Tuhan. Maksudnya kalau masih boleh berdiri, lambat sikit doanya. Tapi kalau dah baring, dah tak boleh bangkit, barulah berdoa kat Tuhan. Kemudian ada di kalangannya duduk pun berdoa, berdiri pun berdoa. Ustaz, on-kan mic, Ustaz. Patutlah. Sejak bila saya cakap soalan ni? Dah lama ke saya cakap soalan? Baru ya? Ya, baru ya. Baru, dia cakap dah sekarang ya. Okey. Sekejap ya. Okey, apabila manusia, saya ulang sikit, ditimpa dengan keburukan, kesempitan, lalu mereka berdoa kepada kami, kata Allah. Doa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berdiri. Falamma, maka manakala kasyafna, bila kami bukakan anhu daripadanya, durrahu, kesulitan mereka, kami angkat kesulitan mereka, kami angkat bala, kami angkat penyakit. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan, kalau angkat, Allah bangkit nanti, Allah angkat penyakit ni, kasyafna anhu durrahu, Allah angkat kesulitan ni, kepayahan ni, keadaan yang buruk ini. Marra, lalu mereka berjalan, dia relax, ka'allam yad'una, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami, ila durri massah, tentang kemudaratan yang pernah menyentuhnya, yang mengenai. Ini penyampangan manusia, bila sakit ditimpa bala ni nak Tuhan, bila bala tu diangkat, dia angkuh balik. Sekarang ni, semua orang berdoa, semua orang berwudid, semua orang kuliah-kuliah agama, banyak dekat YouTube, pasang zikir, ajak orang berzikir. Sebab apa? Dalam keadaan sempit ni, berjumlah kematian, jumlah sakit, jiran kita, keluarga, satu keluarga mati, banyaklah berdoa kepada Tuhan, banyak baca Yasin. Tapi bila diangkat nanti penyakit ni, maka mulalah lupa Tuhan, seolah-olah tak pernah berdoa kat Tuhan sebelum tu. Lupa saat kurang ya. Kurang dia, kurang. Lupa. Ni Allah kasih cerita ni lupa. Bukan kurang, lupa. Memang lupa. Kadzalika, demikianlah. Zuyyina lil musrifin, dihiasi orang-orang yang melampau.
orang yang yalah bukan orang kafir je nampak. Orang Islam ni nampak juga. Dia ingat Tuhan masa susah je. Bila senang dia tak ingat Tuhan. Nampak tak? Tapi begitulah diperlihatkan kepada orang melampau ni, maka dia malu apa yang adalah mereka kerjakan. Jadi marra ka'allam yad'una. Jadi mereka berlalu macam tidak pernah berdoa kepada kami. Maksudnya dia kembali balik kepada kufur. Dia balik tak ingat langsung. Sebelum ni banyak doa dia, banyak wiridnya, banyak zikirnya, ya. Yang tapos pun zikir-zikir, ya. Tapi bila pasti, ya, sebab Allah cerita ni, pasti bila Allah angkat banyak yang lupa pada Allah SWT. Tafsirannya ialah di antara yang mengherankan keadaan manusia ini ialah apabila doa mereka supaya selamat daripada kesulitan kepayahan diperkenankan, okey, dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengherankan keadaan manusia dan lupanya kepada Allah ialah apabila ditimpa dengan kebala, ditimpa dengan kepayahan, kerumitan, dia mendoa pada Allah, berdoa pada Allah dalam keadaan baring. Memang saya yang baring tu banyak doa. Dah masuk pernafasan, dah nak dimatikan, dah nak dipingsankan. Masa itu banyaklah doa dia. Yang masuk ICU banyaklah doa dia. Ataupun duduk, dah terlantar duduk dekat pusat COVID tu, ya, anak-anak boleh datang, isteri tu boleh datang, seorang-seorang kat situ sama-sama kawan-kawan COVID, duduklah sambil zikir, doa kat Tuhan. Ataupun ketika dia berdiri, dah kena positif dia berdiri, berdiri pun ingat Tuhan kalau dah duduk pusat COVID dia. Jadi inilah keadaan manusia, dia berdoa merayu Tuhan. Tapi bila Allah angkatkan bala ini, angkatkan kepayahan ini, kesempitan ini, dan Allah angkat bala daripadanya, Allah angkat penyakit daripadanya, maka kembalilah ia kepada gayanya yang pertama, cara yang mula-mula, iaitu cara orang lupa, cara orang tak pernah bersyukur, dan tak pernah rasa macam seolah-olah tak pernah susah, tak pernah datang sakit. Walhasil sakit tu, apatah lagi kita yang tak sakit, lagilah cepat, lagilah lambat kita nak berdoa kat Tuhan. Alhamdulillah orang tu kena COVID, aku tak kena. Sekarang alhamdulillah je lah, rasa nak kembali ke Tuhan, rasa nak taubat, tak ada kan. Rasa kita ni hebat juga aku ni, sihat je, orang lain tak sihat, pergi pasal sikit dah kena COVID. Kita pergi mana-mana selamat je, tak ada penyakit, alhamdulillah. Itu je lah. Kadang-kadang orang yang diuji itu yang lebih takarub, lebih dekat pada Allah. Orang yang sihat macam kita ni, kita rasa heran pada diri kita. Heran aku dia dah tua-tua pun tak ada kena penyakit COVID. Orang lain tu muda-muda dah kena COVID. Heran bukannya rasa nak kembali pada Tuhan. Alhamdulillah Allah, ya, banyaknya dosa aku buat tapi kau tak bala, ya Allah. Macam maksudnya kan. Tidak bersyukur. Dulu dia tak bersyukur, datang penyakit dia bersyukur. Dulu tak berdoa, datang penyakit dia berdoa. Bila Allah angkat balik penyakit, macam tak pernah sakit, macam tak pernah kena bala. Beginilah dia dihiasi bagi semua orang yang melampau batas-batas Allah. Dia langgar semua perintah Allah SWT, dengan melakukan kemaksiatan dan melakukan kekufuran. Maksiat apa maksiat? Apa yang Allah larang kita buat. Walhal dulu pernah sakit tu, walhal dulu pernah kena bala tu. Tapi bila dia angkat tu, merayu kat Tuhan, Allah angkat penyakit dia patah balik buat maksiat, patah balik kufur nikmat, tak bersyukur, kufur i'tiqad. Yang kafir itu kufur i'tiqad lah. Kalau orang yang beriman tu, dia masih beriman, tapi dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Nikmat mata dia tak syukur, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat anggota. Jadi ini keadaan yang Allah cerita. Heran manusia ni, masa susah dia berdoa merintih kat Tuhan, tapi bila senang, bila hilang penyakit, hilang bala, dia seolah-olah tak pernah kena penyakit, seolah tak pernah doa kat Tuhan. Terus kembali balik buat maksiat dan buat kekufuran. Tak sekarang ni kan, bila tak dapat apa pergi Jumaat, habis disumpah selanaannya, apa mufti ni tak buat kerja. Dia kata jaga kedudukan ni, ulama-ulama ni, kita nak sembahyang Jumaat apa dia halang-halangnya, kan? Itu masa ni lah. Tapi bila keadaan biasa esok, ramai tak sembahyang Jumaat. Dalam keadaan sekarang ni semua dia sembah selanaannya. Dia kata tak apalah, tu ustaz-ustaz tu, ulama-ulama tu memang jenis tak nak sembahyang Jumaat, tapi kami nak sembahyang Jumaat ni, jangan dia halang. Tu orang tu pandai tu, alim dan warak lah tu. Dia sebenarnya orang tu jahil. Tapi masa ni lah, banyak cakap macam tu. Tapi bila keadaan normal nanti banyak pula orang tak pergi masjid. Jemaah pun tak ramai, Jumaat pun ada yang tak pergi. Masa dalam keadaan sekarang ni macam-macam lah, kami nak pergi masjid, kami nak pergi masjid, apa SOP ni. Nanti bila dia angkat nanti bala ni, boleh pergi masjid macam biasa, masjid tetap juga kosong.
Kalau dua sat lah, satu sat lah. Kalau 10 orang 10 orang lah. Patutnya bila diangkat ni, diangkat COVID ni, luar biasa penuhnya. Sampai melimpah-limpah macam sembahyang raya. Itu betul. Kita tengok nanti. Tengok nanti lepas COVID diangkat ni, adakah masjid akan penuh surau ataupun sama je sebelum COVID dulu ya. Kita tengok nanti, tunggu je. Tapi apa yang Allah cerita, macam tak pernah kena penyakit, macam tak pernah berdoa pada Tuhan. Dia akan kembali balik buat maksiat, kembali balik buat pukul Tuhan. Ayat ke-13, walaqad ahlakna, dan demi sesungguhnya ahlakna, kami telah binasakan al-quruna. Asalnya qurun ya, kami binasakan qurun. Qurun di sini bukan masa ya, qurun di sini ialah orang-orang yang berada di qurun yang terdahulu. Ini namanya dalam balawah ya, itu namanya isti'arah ataupun kinayah. Yang dibinasa qurun, sebenarnya bukan qurun. Yang dibinasa ialah orang-orang yang ada pada qurun-qurun yang terdahulu. Seperti umat kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud telah dibinasakan oleh Allah. Walaqad ahlakna quruna min qablikum, sebelum kamu umat Arab, sebelum kamu umat Muhammad, umat-umat dahulu telah dibinasakan. Lamma zalamu, apabila mereka menzalimi diri mereka, iaitu buat maksiat, anggap perintah Tuhan, maka Allah datangkan, Allah binasakan mereka. Waja'athum, dan telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinati, dengan membawa keterangan-keterangan, yakni mukjizat-mukjizat. Rasul diperkuatkan dengan mukjizat. Wa ma kanu liyu'minu, sedangkan mereka tidak mau beriman. Bila Nabi bawa perintah Allah, dicabar, datanglah bukti. Bila datang bukti, datang mukjizat, tetap juga mereka tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami balasi kaum yang jenayah, orang yang melakukan jenayah, melakukan kezaliman, kami balasi mereka. Ini ayat 13. Urayanya ialah, tafsirannya, dan demi sesungguhnya Allah Ta'ala telah membinasakan umat-umat terdahulu. Kenapa Allah binasakan? Kerana umat-umat terdahulu mendustakan rasul-rasulnya. Datang rasul, mereka bohong, mereka tolak. Tak tolak lagi, ada rasul yang mereka bunuh. Dan dalam surah Yasin yang selalu dibaca, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azazna bi tsalitsin. Allah berperumpamaan satu kampung. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, penduduk satu kampung, idh ja'ahal mursalun, ketika datang padanya para rasul. Idh arsalna ilaihim itsnaini, ketika kami utuskan 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, mereka dustakan. 2 orang rasul sekali mereka dustakan. Fa'azazna bi tsalitsin, malah mereka bunuh rasul, dan kami kuatkan datang pula rasul yang ketiga. Fa'azanna bikali. Faqalu inna ilaikum mursalun. Rasul tu kata, kami ini diutus oleh Allah kepada kamu. Tapi mereka dustakan. Oleh itu umat dulu dibinasakan oleh Allah, kerana mereka mendustakan rasul-rasul Allah, dan kerana mereka terjebak dalam syirik, mereka menyekutukan Allah, seperti kaum Nuh yang menyembah berhala. Berhala berlaku pada zaman Nabi Nuh. Di antara Adam AS sampai ke Nabi Nuh ada 10 generasi, 10 kurun. Maksudnya kalau 10 generasi itu, anggaplah satu generasi itu 100 tahun. Jadi 100 kali 10, 1000 tahun sampai ke umat Nabi Nuh AS. Dan pada zaman Nabi Nuh AS berlakunya orang membuat berhala dan menyembah berhala. Jadi terjebak mereka dalam kesyirikan, buat Tuhan, buat batu sembah, macam kaum Nuh, macam kaum Ad, dan juga kaum Samud dan Lut. Apa dia berlaku? Okey. Dia berlaku ya, menantun ada apa? Ada echo sama ada saya punya laptop ya, ataupun ada yang sana ya. Okey, tengok ya. Jadi Allah binasakan kaum Nuh, Ad, Samud, Lut, Soleh dan sebagainya. Jadi ini merupakan ancaman Allah kepada kaum kafir Mekah. Hai kaum kafir Mekah, kau jangan lupa umat-umat dahulu telah binasa. Bila mereka mengikuti Tuhan, bila mereka mengikuti Tuhan, Allah binasakan. Ini warning, takhwif, kalau yang menakutkan Allah sampaikan kepada orang-orang kafir Mekah. Dan juga ini merupakan seruan kepada mereka, orang kafir Mekah, supaya beriman. Jadi ingat, umat-umat dahulu Allah telah binasakan bila mereka mendustakan rasul-rasul. Mereka tak nak beriman, maka marilah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut kadzalika najzil qaumal mujrimin. Tengok, kamu nak jadi umat macam dulu-dulu ke yang Allah binasakan? Allah
telah binasakan orang-orang yang terdahulu yang melanggar batas-batas Tuhan. Ya. Ini hudud tu ialah batas-batas Tuhan. Ini hukum. Kau jangan langgar. Ya. Ini batas dia. Kalau kau langgar ni, kau telah maksiat, melakukan maksiat. Jadi mereka langgar. Bila mereka langgar batas-batas ini, maka Allah SWT balas mereka dengan kebinasaan. Itu ayat 13. Ayat ke-14, summa ja'alnakum. Summa tu makna kemudian. Apa dia? Summa tu banyak nanti makna kemudian. Ja'alnakum. Dalam bahasa Arab ni dia punya verb ya, perbuatan. Asal nanti huruf dia ja'ala. Na tu dah kami. Ja'ala tu telah kami jadikan kamu. Kemudian summa, kemudian ja'alnakum, telah kami jadikan kamu khalaifa fil ard, menjadi khalifah di bumi. Maksud khalifah itu ialah pengganti ya. Pengganti umat-umat yang terdahulu. Min ba'dihim, setelah mereka dibinasakan oleh Allah. Ya, bila umat tu dibinasakan, datang umat lain. Umat tu dibinasakan, datang umat lain. Sampailah datang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami jadikan kamu menjadi khalifah di bumi sesudah mereka, umat-umat yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Kenapa Allah jadikan kita khalifah pengganti mereka? Linanzura kaifa ta'malun. Kata Tuhan, untuk kami tengok pula bagaimana kamu akan kerjakan. Jadi setelah pada kaum-kaum dahulu, mereka derhaka, mereka maksiat, mereka syirik, mereka kufur, Allah binasakan. Sekarang Allah lantik pula kamu menjadi khalifah, ganti mereka. Kami nak tengok apa yang kamu buat. Sama je dengan umat yang dahulu, ataupun kamu umat yang patuh, umat yang setia. Kami nak tengok, kata Allah SWT. Itu ayat yang ke-14. Tafsirannya, di antara hikmah Allah Ta'ala bahawa ia jadikan manusia sebagai pengganti. Allah jadikan manusia sebagai pengganti ataupun sebagai khalifah sesudah Allah binasakan orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Pas Allah binasakan, maka Allah jadikan manusia pengganti orang-orang yang terdahulu. Jadi yang sepatutnya kamu berbuat baiklah. Dah tahu dah dulu. Umat-umat dulu kalau buat jahat, engkar perintah Tuhan, menyekutukan Tuhan, buat maksiat, buat kafir, Allah binasakan. Jadi kami sekarang ni dah lantik kamu pula, kata Allah, menggantikan umat-umat dahulu tu. Maka sepatutnya kamu buat baik dan tidak melakukan kerosakan. Jadi Allah lantik umat demi umat untuk melakukan kebaikan. Untuk apa? Untuk Allah nak lihat sejauh mana kita dapat melaksanakan perintah Tuhan. Sedangkan Allah SWT tahu bagaimana manusia akan mengurus bumi ini. Allah tahu. Sama ada kita maksiat ke, kita taat, Allah tahu. Sama ada kita beriman ke atau kafir, Allah tahu. Tapi sengaja Allah nak uji kita. Nak tengok kita mampu tak kita taat, mampu tak kita beriman, atau sebaliknya kita kufur, sebaliknya kita tidak taat, melakukan maksiat. Ini Allah kata, linanzura kaifa ta'malun. Kami nak tengok, kata Allah, bagaimana kamu mengurus dunia ini. Nikmat yang Allah bagi. Okey, ayat yang berikutnya kita sambung. Ayat yang ke-15 saya baca ya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adaba yawmin 'azim. Ayat ke-15. Okey, sebelum kita masuk terjemah ke ayat ke-15, ayat ke berapa tadi? 11, 12, 13, 14. 14. Pengajarannya ialah, pertama, kita simpulkan dulu. Pertama, di antara bentuk-bentuk rahmat Allah kepada hamba-Nya ialah ketika kalaulah disegerakan kepada mereka azab yang mereka minta, saya mana Allah segerakan kebaikan ketika mereka menuntutnya. Mereka minta kebaikan yang baik, Allah kasih cepat. Tapi bila mereka cabar, Nabi datangkanlah kiamat, datangkanlah keburukan, Allah tangguhkan. Ini tanda rahmat Tuhan. Sebab kalaulah Allah datangkan, cepatkan tuntutan mereka itu supaya datang keburukan, datang bala, nescaya akan binasalah mereka, nescaya akan habislah ajal mereka, nescaya mereka akan mati. Okey, kita dah mulai tadi. Yang kedua pengajarannya ialah orang-orang yang ahli maksiat akan derhaka Allah kepada Allah SWT. Orang-orang kafir pula akan kufur kepada Allah SWT. Dan Allah biarkan mereka dalam kebatilan mereka. Allah biarkan mereka dalam kejahatan mereka. Dan Allah tidak cepatkan buat mereka azab. Tujuannya supaya mereka kembali. Allah nak cepat boleh, tapi Allah bagi tempoh.
Tujuannya kembali pada Tuhan. Taubatlah, dah bagi umur panjang, Allah tak datangkan bala. Ni Allah usir-usir ni datang Covid ni. Tak adalah banyak sangat, sikit je. Kembalilah, taubatlah. Nak tunggu tsunami Covid ke? Tsunami Covid kita ya. Baru kita nak kembali, nak taubat kepada Allah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, pengajarannya ialah sebagai menerangkan bahawa manusia yang kafir, dia ingat Allah, tahu Allah ketika sempit. Dia berdoa kepada Allah, mereka merendah diri pada Allah, merayu pada Allah. Tapi bila Allah selamatkan dia kembali balik kepada kekufuran, seperti mana mereka tidak pernah kenal Tuhan, tak pernah merayu kat Tuhan. Itu biasa je. Itu saya kata tadi ya. Masa datang bala, semua dekat kat Tuhan. Tapi bila bala diangkat, tak ada apa-apa ya. Malah kagum dengan diri kita sendiri. Pandai juga kita ya mengurus Covid ni. Bukan pada Allah. Pandai juga kita. Sekarang ni tak tunjuk pandai lah kan, tak kagum lah kan sebab angka Covid meningkat. Bila Covid dah turun sih, hebat juga kita ya. Kejap je dalam 3 tahun dah selesai. Sekarang ni tak selesai, masih tawaduk lagi lah kan. Masih lagi takut lah apa jadi kita ni ya. Okey. Yang keempat, orang-orang musyrikin terus di dalam pelampauan mereka, melampau dalam kekufuran, dalam kejahatan, dalam kefasadan, melakukan perosakan. Maka mereka sebenarnya dihiasi kepada mereka amalan mereka tu, tak rasa bersalah. Dan itu merupakan sunnah Allah SWT. Seperti mana orang kafir berdoa kepada Allah ketika keadaan sempit dan lupa Allah ketika dalam keadaan terlepas daripada kesempitan. Itu sunnah. Biasa dalam keadaan sempit ingat Allah, bila Allah angkat kesempitan, dia lupa pada Allah SWT. Itu biasa ya. Dalam ayat dulu pun kita dah bicara kan. Kalau kita dalam lautan naik kapal tu dengan angin sepoi-sepoi bahasa, macam cerita Titanic Titanic apa ya? Kapal Titanic. Titanic. Jadi masa itu dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa, dia lupa lah Tuhan. Dia nyanyi-nyanyi, minum-minum, dancing kan. Tapi bila datang angin mauj, gelombang yang besar, semua ingat Tuhan begitu itu. Itu biasalah penyakit. Kalau selamat nanti ke daratan, lupa lah. Macam kita di udara lah. Saya pun pernah rasa dulu rasa apa, high pocket jatuh tu, 2-3 kali jatuh ke terbang tu. Dah nampak pokok lah, mengecap lah, mengangkat daripada air ke seat memang fikir mati kan. Pasal ni okay. Jadi tapi bila selamat lupa lagi kan. Kalau tidak tu dalam satu mengucap apa semua ya. Orang saya yang tak pandai sini boleh belajar sini, apa dia sini masa tu. Bila selamat dalam balik macam biasa selamba macam selamba kan. Itu lah tuan cerita tu. Macam kita kat laut, macam kita dah berterbang. Berterbang nak apa lagi? Kalau terbang dah jatuh gitu apa lagi? Fikir mati lah. Di laut juga, tengah-tengah laut tu kalau kita punya tombang hambing kapal kita, pecah kapal kita, siapa nak selamatkan? Ingat mati je lah. Tapi kebetulan selamat pula, alhamdulillah. Saya dua dia ingat Tuhan lah, lepas tu lupa lah. Okay, ini yang terakhir, itu sunnah. Yang kelima ialah, ini merupakan peringatan Tuhan, warning, ancaman Allah SWT kepada orang-orang yang zalim, orang melakukan kejahatan. Allah datangkan ancaman dengan azab. Sama ada azab itu Allah tangguhkan, Allah bagi tempoh lewat lambat sikit, ataupun Allah tangguhkan sampai ke akhirat, sampai mati, ataupun Allah cepatkan. Kalau dah tidak juga mau bertaubat, dah bagi masa dah tak juga taubat, boleh juga Allah datangkan setelah bagi taubat lebih panjang, Allah datangkan. Ataupun kalau tak datangkan pun Allah datangkan di akhirat. Ini ancaman Tuhan. Jangan kamu durhaka, jangan kamu buat masalah, jangan lupakan Tuhan, apa akan datang. Yang keenam ialah setiap manusia, sama ada secara individu ataupun umat, masyarakat, negeri, negara, diberi tangguh. Diberi tangguh, tapi bukanlah dibiarkan begitu. Allah bagi tangguh, tapi Allah akan lihat amalan mereka. Amalan kita Allah akan tengok. Tidak tanduk mereka Allah tengok, tidak tanduk kita Allah tengok. Dan Allah akan balasi amalan-amalan mereka, sama ada baiknya atau buruknya. Itu satu perkara yang pasti. Allah akan balas. Kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruk. Itu pengajaran yang kita dapat daripada ayat 11 hingga ayat ke-14. Ayat 15 yang kita baca tadi, tafsiran terjemahannya, wa idza tutla alaihi, apabila dibaca kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami. Bila dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, yang penuh dengan keterangan, maksudnya penjelasannya, ayat Tuhan yang menjelaskan. Qala allazina la yarjuna, berkatalah orang-orang la yarjuna, yang tidak mengharapkan liqa'ana, bertemu dengan kami. Orang yang tak harap akan jumpa Tuhan,
tak harap nak dapat syurga Tuhan, akan berkata, "I'ti bi Qur'anin." Datangkanlah Quran ghairi hadza, selain ini. Ini Quran yang kau datang Muhammad, sentiasa menyanggah kami nak sembah Tuhan kami pun. Dia kata tak boleh. Kami nak buat apa yang kami nak, semua tak boleh. Jadi kami tak nak Quran macam ni. Kami nak Quran yang sesuai dengan nafsu kami. Apa yang kami nak, Quran tu kata boleh, yes. Itu yang kami nak. Datangkan Quran bukan seperti Quran ini. Kata orang kafir Quraisy. Au badilhu, ataupun tukar je Quran lain. Quran ni tak sesuai dengan selera kami. Tukar Quran yang sesuai selera kami. Qul ma, katakan. Ya Allah kata qul, ya. Qul tu fi'il amar, ya, katakan. Kalau qala, dia telah berkata. Ingat dia? Qul tu makna katakan. Yakni arahan Tuhan pada Muhammad, katakan wahai Muhammad, ma yakunu li, tidak adalah li untukku, untuk diriku, an ubadilahu, untuk menukarnya. Aku tak ada kuasa, kata Nabi. Katakan wahai Nabi, cakap pada orang kafir Quraisy tu, aku tidak ada kuasa untuk menukar Quran tu. Bukan Quran aku, Quran Allah. Min tilqa'i nafsi, yang datang daripada diriku ataupun pandangan aku. Kalau aku fikir-fikir nak tukar sini, tak boleh. Ataupun aku rasa-rasa aku nak tukar, tak boleh. Sebab ini bukan Quran aku. In attabi'u, tidaklah aku ikut illa melainkan. Asalnya itu makna jika, ya. Tapi bila in depannya ada illa, makna tidak. Itu yang kita tafsir, ya. Tidaklah aku ikut. Nabi kata yang aku ikut ni, tidaklah aku ikut illa ma yuha ilayya, melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Yang aku baca ni kepada kamu ni, ialah apa yang diwahyukan kepadaku. Ini sesungguhnya aku akhafu, aku cukup takut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In asaitu, jika aku derhaka pada Tuhanku, in asaitu rabbi, jika aku derhaka pada Tuhanku, azab yaumin azim, aku cukup takut azab pada hari yang agung, itu azab kiamat. Tafsirannya ayat ke-15 ni. Kemudian dijelaskan kepada kami ayat-ayat yang mulia, ayat Quran, tentang keadaan orang-orang musyrikin Mekah apabila dibacakan oleh Rasul kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas, yang nyata. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, apabila kau nak daripada kami beriman dengan engkau, kalau kau nak kami beriman dengan engkau, kata orang Quraisy, maka datangkan Quran yang bukan seperti ini. Ini kami reject, kami tak andak Quran ni. Atau gantilah Quran ni yang Quran lain. Terus ganti dia je, ya. Dengan menjadikan halal tu haram dan yang haram tu halal. Quran ni semua tak boleh. Kebiasaan kami, arak, judi, pelacur, semua tak boleh. Tak naklah kami tukar. Jadi nak Quran yang kata halallah, Allah zina, halallah. Itu yang tu semua nak dengar. Zina halal, judi halal, semua halal. Itu kami naklah. Tapi kalau macam ini ayatnya semua haram, tak naklah kami. Dan juga dan tak naklah dan naklah ayat Quran yang kami nak tu ialah menggugurkan kandungannya yang membodohkan Tuhan kami. Quran ke bawah ni kata bapa kami menyembah Tuhan tu bodoh, tak boleh memberikan mudarat, tak boleh manfaat. Ini tak boleh lah Muhammad, kami tak nak Quran macam ni. Quran yang kami nak menguji Tuhan kami. Batu tu mendengar, batu tu melihat. Kalau macam tu kami nak lah. Diminta dekat Nabi Muhammad SAW, tentulah tidak. Maka Allah SWT berkata kepada Nabi-Nya SAW, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, semua Quran itu bukan datang pada aku, bukan aku yang buat Quran tu. Aku cuma ikut Tuhan aku, sampaikan apa yang Allah perintah kepada aku dan apa yang Allah larang daripada aku. Jadi itulah Quran tu datang Tuhan. Yang disuruh, yang dilarang dalam Quran tu ialah Allah. Allah yang menyuruh, yang Allah melarang, bukan aku. Dan aku pula takut kalau aku menyanggah perintah Tuhanku, kalau aku mau bercanggah dengan perintah Tuhanku, aku takut iqab, siksaan, azab yaumin azim, azab pada hari yang agung, itu hari kiamat. Jadi aku takut kalau aku ubah ayat ni, tukar Quran, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, aku yang kena azab nanti, kata Rasul. Jadi aku takkan ubah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan Quran aku, ini Allah, datang daripada Allah. Okey, itu tafsiran ayat ke-15. Ayat ke-16, Qul law syaa Allahu ma talawtu 'alaikum wa la adrakum bih qad labistu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Terjemahannya, katakanlah qul, law syaa Allah, kalaulah berkehendak oleh Allah, ma talawtuhu, tidaklah aku bacakan ia, alaikum, kepada kamu, wala adrakum bih, dan tidaklah aku bagi tahu kepada kamu perkara tersebut.
Jadi nak katakan Muhammad, kalau Allah nak saya Allah tak suruh aku bacakan ayat ni. Dan aku tak bagi tahu kamu. Tapi Allah tak nak macam tu. Allah suruh aku sampaikan. Allah nak bagi tahu. Faqad, maka sesungguhnya labistu fikum umuran. Aku telah bersama dengan kamu. Telah duduk bersama kamu, hidup bersama kamu. Umuran. Tempoh umur yang panjang. Muhammad duduk dalam Quraisy bukan setahun dulu. Sehingga umur 40 tahun. Orang tengok Nabi ni baik je. Jujur, amanah, berakhlak, cerdik, boleh menyelesaikan masalah. Bila lepas 40, dia utus jadi rasul, barulah mereka tak percaya kat Muhammad. Dulu 40 tahun dulu, percaya je. Ini katanya, la faqad labistu fikum umran. Aku telah bersama kamu dengan tempoh umur yang panjang. Min qabli, sebelum ini. Afala taqilun? Kenapa kamu tak ada berfikir? Kenapa sekarang orang kata Muhammad tu gila, Muhammad tu pendusta, Muhammad tu pembohong? Kenapa? Dulu tak ada kan? 40 tahun tak ada kan? Itu dia punya terjemahannya. Tafsirannya ayat ke-16 ni. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala hendak, nescaya aku takkan boleh bacakan kepada kamu, dan aku takkan ajarkan kepada kamu. Tapi ternyata Allah suruh aku mengajarkan kepada kamu, suruh bacakan kepada kamu. Sebab itu aku boleh bacakan kepada kamu. Kalau Allah memang tak nak aku baca, maka tak ada suruh aku baca. Aku tak baca lah. Tapi Allah suruh, nak aku bacakan, nak aku ajarkan, maka aku ajarkan, aku sampaikan. Dan aku pula, sebelum turunnya Quranul Karim, aku telah hidup bersama kamu dengan zaman, dengan masa yang panjang. Masa aku hidup bersamamu, bersamamu macam cerita TV3 pula ya. Ketika aku hidup bersama kamu, kata Nabi kepada orang Quraisy, aku tak pernah membaca satu ayat pun. Sebab aku ketika itu bukan rasul. Tapi bila aku dah jadi rasul, diutus jadi rasul setelah 50 tahun, baru aku bacakan kepada kamu. Kamu tak boleh fikir ke tu? Afala taqilun? Kamu tak nak fikir ke? Dulu 40 tahun aku duduk bersama dengan kamu, tak pernah aku cerita satu ayat pun. Sebab masa tu aku belum dilantik jadi rasul. Tapi sekarang ni Allah lantik aku jadi rasul, maka aku sampaikan ayat Tuhan. Yang kau marah ni, kenapa? Dulu tak pernah marah pun. Percaya je. Itu maksudnya Nabi dah duduk dengan sama mereka 40 tahun. Bila Nabi mendakwa dia Rasulullah, cuma dia kata Rasulullah gila, Rasulullah ni kahin, tukang hujung, tukang sihir, dan sebagainya, tukang syair. Itu dia. Ini ayat ke-16. Ayat ke-17. Faman azlam. Terjemahannya, faman azlam. Maka siapakah yang terlebih zalim? Mimman iftara, daripada orang yang mengada-adakan. Iftara, mengada-adakan Allah terhadap Allah. Kadiban, pendustaan. Siapakah yang lebih zalim membuat pendustaan terhadap Allah? Au kadzdzaba bi ayati, ataupun mendustakan ayat-ayatnya, ayat Allah. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang yang melakukan kejahatan, orang yang mujrimun. Itu terjemahannya. Tafsirannya ialah ayat ke-17. Tafsirannya, ketahuilah kamu semua, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tersangat zalimnya di sisi Allah Ta'ala daripada orang yang mengada-adakan kepada Allah perkataan-perkataan yang tidak boleh diterima oleh Allah SWT. Allah tak kata, dikatakan Allah kata. Maka tak boleh lah ya? Ataupun nak suruh Nabi menghalalkan yang haram, tak boleh. Nak suruh mengharamkan halal, tak boleh. Sebab itulah perkara yang sangat zalim, mengada-adakan perkataan, kita nisbahkan Allah kata, pada Allah tak kata. Al-kadzdzaba bi ayati, ataupun mendustakan ayat Tuhan, tolak ayat Tuhan. Ini sangat zalim. Dan Allah mengatakan tidak akan mendapat kemenangan, tak akan berjaya orang-orang yang zalim. Orang yang begitu sifatnya, mendustakan ayat Tuhan, mengatakan Allah kata, sedangkan Allah tak kata, maka itu sangat zalim. Dan orang zalim tak akan dapat kejayaan. Di akhirat sudah pasti, di dunia juga Allah tentukan, Allah bala kepada mereka tak akan dapat kejayaan yang sebenarnya, yang hakiki ya. Mungkin dapat zahir berjaya, tapi secara hakikinya tidak akan berjaya. Okey, itu ayat yang ke-17. Ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ya'buduna min dunillah. Terjemahannya, dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum, benda yang tak boleh mendatangkan mudarat kepada mereka. Sembah berhala, mana boleh datang mudarat. Wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ulai syufa'auna, mereka itu berhala-berhala itu, syufa'auna yang membantu kami nanti, indallah, di sisi Allah.
Jadi dia bukan tak percaya pada Allah, tapi dia percaya kat berhala tu nanti akan tolong mereka di depan Tuhan. Macam juga orang India, orang Cina, orang kafir sekarang dia percaya Tuhan Allah. Kenapa sembah berhala? Itu dia punya postman dia. Allah tak nampak je, jadi berhala ni tolong hantar. Cina ke India sama je. Jadi nanti di harapan dia, berhala-berhala yang mereka sembah tu nanti akan menjadi syafaat, boleh tolong mereka di sisi Allah SWT. Kul, katakan wahai Muhammad, atunabbi'un Allah, adakah kamu nak bagi tahu ke Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh, dengan benda yang tidak mengetahui apa yang di langit dan tidak mengetahui juga apa yang di bumi. Adakah kamu nak khabarkan, nak cerita ke Allah begitu? Tuhan kamu tu, sedangkan Tuhan itu tidak tahu apa di langit, apa yang di bumi. Nak samakan Allah dengan berhala-berhala tu? Subhanallah. Maha suci Allah daripada disamakan. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah amma yusyrikun, daripada apa yang mereka syirikkan. Nak sekutukan Allah dengan berhala tu. Sembah Allah, sembah berhala, sembah berhala, sembah Allah. Kami sembah berhala, artinya kami sembah Allah lah tu. Mensyirikkan Allah. Tak boleh nak buat itu, kata Allah. Tafsirannya ayat ke-18 ni. Dan ahli-ahli syirik hanyalah mereka itu menyembah selain Allah Ta'ala. Yang mereka sembah selain Allah Ta'ala itu ialah benda yang tak boleh memberi manfaat kepada mereka. Sembah batu. Batu pun mereka yang ukir jadi patung. Apa yang boleh beri manfaat? Kita, orang yang mencipta dia lah yang beri manfaat kepada patung tu. Yang mencipta dia pun manusia. Kemudian yang bagi dia kalung, bagi dia, kalau yang India tu bagi dia kalung emas, bagi dia make up cantik-cantik. Siapa? Kita. Bukan kita lah, dia lah. Orang Hindu tu orang Cina tu. Jadi batu mana boleh beri manfaat kepada mereka, dan tidak juga boleh mendatangkan mudarat. Jadi kamu sembah selain Allah benda yang tak boleh memberi manfaat dan benda yang tak boleh memberi mudarat. Tidak lain tidak bukan, itulah dia berhala, itulah dia patung. Dan mereka berkata, mereka itu berhala-berhala yang mereka sembah itu akan beri syafaat kepada kami di sisi Allah. Kita bersama syufa'a'una indallah, akan tolong kami nanti depan Allah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, adakah kamu nak bagi tahu Allah Ta'ala sesuatu yang tidak ada ilmu? Berhala itu tak ada ilmu. Jadi kamu nak bagi tahu kepada Allah itu Tuhan kamu, nak samakan Allah dengan Tuhan itu? Maka semuanya, kalaulah ada di langit ataupun di bumi yang boleh memberi syafaat, nescaya Allah akan lebih mengetahui. Jadi tak payah bagi tahu Allah lah. Kalau ada yang boleh bagi syafaat, maka Allah yang akan bagi tahu. Tetapi yang nyata maha suci Allah daripada apa yang mereka adakan sebagai Allah maha agung, seagung-agungnya, setinggi-tingginya. Ini yang betul-betul bid'ah, bid'ah i'tiqad, mengada-ngadakan kepada Allah Tuhan selain Allah. Ini yang kita kena perangi. Orang yang menyekutukan Allah, orang yang bomo, syirik, apa lagi, tukang sihir dan sebagainya. Okey. Ini dia. Okey, itu ayat yang ke-18. Ayat ke-19. Ke-19. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa ma kana an-nas, tidak adalah manusia illa ummatan wahidah, melainkan umat yang satu. Umat yang satu itu ialah asal umat ni, manusia ini ialah jenis yang satu, jamaah yang sepakat di atas kebenaran mengikut fitrah. Itu ummatan wahidah. Asalnya semua percaya kepada kebenaran, asalnya semua nak yang baik. Itu fitrah, asalnya ummatan wahidah. Fakhtalafu, tapi kemudiannya mereka berselisihan, berbeza pendapat, berpecah. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika, kalaulah tidak kalimah yang telah ditentukan terdahulu, ataupun kalaulah tidak janji daripada Allah Ta'ala yang telah jelas, telah didahulukan ayat-ayatnya dalam Lauh Mahfuz, dengan mentakhirkan azab hingga hari kiamat. Itu maksudnya, kalaulah tidak, kerana Allah telah menyebut dalam Lauh Mahfuz, Allah takhirkan kita sehingga hari kiamat, laqudiya bainahum, nescaya akan dibereskan di kalangan mereka, diselesaikan fima fi yakhtalifun, tentang perkara yang menjadi perselisihan mereka. Maksud dibereskan, maka akan diselesaikan, akan disegerakan, dengan membinasakan orang-orang yang batil di dunia ini. Tapi oleh kerana Allah dah tulis kat Lauh Mahfuz, umat Muhammad ini ditakhirkan, maka sebab itu Allah tak datangkan dengan cepat azab ini, Allah tangguhkan. Tafsirannya ayat ke-19, hanyalah manusia itu asalnya ala dinin wahid, atas agama yang satu.
Iaitu Islam. Islam kita ni agama yang satu, iaitu Islam. Kalaulah tidak ketetapan Allah bahawa bagi setiap umat itu ada tempoh yang diberikan, tempoh tertentu, dan secara turunlah Allah akan turunkan azab kepada orang kafir. Tapi oleh kerana dia Lauh Mahfuz, Allah dah tulis dah, diberi tempoh. Nabi Muhammad pun merayu kat Tuhan, bagilah tempoh umat itu. Kalau Allah tak bagi tempoh, maka Allah akan datangkan azab dengan cepat. Tapi oleh kerana janji Tuhan di Lauh Mahfuz tadi tertulis, dia diberi tempoh, maka Allah tak turunkan azab. Dan kalaulah Allah tak tulis dalam Lauh Mahfuz, nescaya Allah akan turunkan azabnya kepada orang kafir, dan Allah akan memisahkan di antara manusia mana beriman, mana kafir dalam perkara-perkara yang menjadi pertelingkahan. Allah akan jelaskan lagi di dunia lagi, tapi Allah bagi tempoh sehingga Allah akan pisahkan, jelaskan orang beriman, orang kafir di akhirat nanti. Itu ayat ke-19. Ayat ke-20, wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih wa qul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Okey, ayat ke-20. Wa yaquluna, dan mereka berkata, laula, kalaulah tidak, unzila alaihi, diturunkan ke atasnya, ayatun min rabbi, ayat-ayat, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah daripada Tuhannya. Mereka kata, kenapa tak turun mukjizat daripada Tuhan? Faqul, katakanlah wahai Muhammad, faqul, maka katakanlah, innamal ghaibu lillah, sesungguhnya perkara ghaib ni milik Allah, bukan milik aku. Fantaziru, maka tunggulah ketetapan Allah. Inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kamu, minal muntazirin, di kalangan orang yang menunggu. Aku tunggu, engkau tunggu. Kita tunggu ketetapan Allah. Tafsirannya, berkata orang kafir Mekah, kenapa tidak didatangkan saja Muhammad mukjizat daripada Tuhannya, seperti mana yang kami nak, seperti mana yang kami cadangkan? Apa yang mereka nak? Seperti mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa, mukjizat kebendaan, mukjizat fizikal. Kami nak tengok macam tongkat Nabi Musa boleh jadi ular, kenapa Muhammad tak boleh buat? Mereka minta itu. Maka katakan buat mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya yang kamu minta ke aku itu perkara gaib. Perkara gaib itu milik Allah saja. Aku tak ada bidang kuasa untuk buat apa yang kamu tuntut. Kalau Allah nak buat, boleh. Kita tunggu je lah, kata Nabi. Fantaziru, maka tunggulah wahai kaumku, penyelesaian, hukuman, ketentuan di antara kamu. Kita tunggu daripada Allah SWT. Bila Allah nanti mensegerakan iqab, mensegerakan azab kepada orang-orang yang zalim di kalangan kita, dan Allah akan bantu orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya aku bersama kamu sentiasa menanti-nanti keputusan Allah SWT. Jadi Nabi cerita, bukan kerja aku. Kalau kau minta benda-benda tu, kalau Allah berkenan, boleh lah. Jadi bukan berarti aku boleh buat benda-benda seperti kamu nak, sebab bukan kuasa aku, kata Nabi. Aku ni Rasulullah, bukannya Tuhan. Nak boleh buat apa yang kamu nak. Ini pun perkara gaib, bukan kerja aku, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia punya pengajaran hukum kita dapat dalam ayat ini, ayat 15 sampai ayat ke-20. Okey, pengajarannya ialah di antara dakwah, seruan kepada Allah Taala, di antara bentuk-bentuk dakwah ialah membaca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Tuhan yang berupa Quran kepada manusia sebagai tazkirah, peringatan, wa ta'liman, dan sebagai pengajaran. Jadi dalam dakwah kita, dia punya subjek dakwah ialah Quran. Sebab itu kita sebagai pendakwah, kita ni semua pendakwah ni semua dah belajar ilmu, kita belajar dah tafsir, dah sampai juzuk, kena berdakwah lah. Jadi di antara subjek dakwah kita ialah baca Quran. Kalau kita berdakwah, baca Quran, tafsir, terjemah, cukup memadai. Cukup memadai. Tafsir, terjemah. Saya masa kat Mesir, kat Jordan, kebanyakan hati-hati baca Quran je. Tak adalah sekarang khutbah kita dengan data bunuh diri, data COVID. Manalah orang nak ingat data-data tu, tak payahlah cerita data 17,000, 18,000. Yang penting ialah COVID tengah naik sekarang ni, sebab orang lupa kepada Allah SWT. Itu lebih baik. Jadi subjek kita, kalau hari-hari kita baca Quran, ambil satu ayat, tafsir satu ayat, itu dah cukup. Jadi kerja, kita berapa orang semua? Aisyah, berapa orang semua kita? 20 20. Ini 20 orang ni saya tuntut dakwah melalui FB. Dakwah melalui FB. Macam saya buat kat story tu, my story tu, keluarkan satu ayat, terjemah. Itu dakwah lah tu Ini kita dah tahu ni cerita. Ringkasan ayat tadi ni, ringkasan ayat 11 yang ke-20. Apa dia pengajaran? Ayat tak tulis lah, yang suruh dia baca sendiri. Terjemahan. Pengajaran kita sekian. Itu pun dakwah lah tu Kiaskan sikit dengan keadaan COVID. Jadi semua kita sekarang ni ada kan, ada internet semua. Buat buka FB, buat kat my story tu, tulis
Kalau nak cakap pun boleh cakap. Kalau tak berani keluar muka, pakai suara je. Keluarkan gambar lain, gambar pokok ke gambar apa ke, cakap. Itu dakwah. Sebab kalau kita subjek konten dakwah kita Quran, kita takkan sesat. Kita tak payah bawa yang lain ya. Hadis kan kita takut hadis palsu ke, hadis dhaif ke, susah pula kalau orang tanya. Tapi berkesan ya. Saya sekarang ni setiap petang 5 minit je satu hadis. Tentang susah hadis. Hadis pun kita belajar kali 50. Boleh datangkan. Datang terjemah hurai sikit-sikit, itu pun dah dakwah juga ya. Jadi cara dakwah oleh Allah ialah membacakan ayat-ayat Quran kepada manusia sebagai tazkirah, sebagai pengajaran. Yang kedua, menerangkan keadaan orang musyrikin yang berupa derhaka, degil, takabur. Ini kita terangkan. Orang kafir tak nak beriman, orang kafir melanggar perintah, melanggar peraturan, lupa kat Tuhan. Ini kita kena terangkan. Yang ketiga, Nabi SAW telah hidup 40 tahun bersama dengan musyrik Mekah. Dan tidak ada dia duduk 40 tahun, Nabi tak kenal satu ilmu pun. Sebab Nabi bukan belajar. Nabi tak tahu membaca dan menulis. Masa tu bukan tak ada tamadun, ada tamadun Rom, Parsi. Artinya ada universiti di Rom, di Parsi. Nabi tak pergi belajar. Tetapi ternyata apabila dilantik jadi Rasul, Nabi ada ilmu. Nabi dapat pengetahuan. Dan pengetahuan Nabi mengatasi orang-orang lain, lebih tinggi maklumat, ilmu yang ada pada Nabi. Ini menunjukkan bahawa Nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada dirinya sendiri. Sebab itu Nabi kata, bukan datang pada aku yang aku nak ubah-ubah, nak dengan cakap kau. Tak ada, ini Tuhan datang kat aku, suruh aku sampaikan, dia kata Nabi. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada salah seorang daripada dua jenis. Dua jenis ni sangat zalim. Pertama ialah orang yang mendustakan, buat dusta terhadap Allah. Allah tak kata, dia kata Allah kata. Itu yang pertama. Yang kedua ialah yang mendustakan Allah Ta'ala, menolak Allah. Mana ada Tuhan? Yang pertama tadi, Allah tak kata, dia kata-kata. Allah, mana ada haram-haram zina ni, Allah halalkan lah. Mana ada ayat mengharamkan judi? Yang setahu aku, Allah halalkan. Itu mengada-ngadakan kepada Allah. Yang kedua, mendustakan Allah. Mana ada Allah? Mana ada Islam? Itu mendustakan Allah. Ini sangat zalim. Yang kelima ialah membatalkan dakwaan orang musyrikin bahawa Tuhan mereka akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Orang musyrikin kata Tuhan tak akan beri syafaat. Jadi ayat ini membatalkan. Tak mungkin patung-patung berhala-berhala yang tak boleh bercakap, nyamuk lalat hinggap ke hidungnya pun tak boleh nak depis, takkan dia pula boleh beri syafaat. Jadi dibatalkan. Yang keenam, menerangkan tentang sebab orang-orang musyrikin menyembah Tuhan mereka. Kenapa mereka sembah Tuhan mereka? Sebab mereka mengharapkan Tuhan-Tuhan tu akan tolong mereka nanti di kehidupan yang mendatang depan Tuhan nanti di akhirat. Dia percaya juga akhirat. Dia harap Tuhan-Tuhan itu yang mereka sembah akan tolong mereka. Okey, kemudian ayat yang 19 seterusnya, maka dia punya pengajarannya ialah yang asalnya manusia ini ialah tauhid, mengesahkan Allah SWT. Dan syirik ni datang kemudian. Asalnya semua manusia yang fitrahnya bersih mengesahkan Allah. Tapi bila mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, bergaul dengan orang yang sesat, maka itulah yang menyebabkan mereka menyekutukan Allah. Kalau fitrah mereka yang sebenar, mereka akan mengesahkan Allah SWT. Sama juga, kalau mereka ikut fitrah mereka sebenar, mana ada orang suka zina, mana ada orang suka curi, mana ada orang suka membunuh, tak ada. Tetapi oleh kerana mereka dah bergaul dengan orang-orang yang sesat, maka rosaklah fitrah mereka. Lalu mereka suka kepada maksiat, suka kepada perkara yang tidak sejahtera lagi. Yang kedua, daripada ayat ni, ayat ke-20 ayat semalam lagi, kejahatan dan syirik, kedua-dua ini mendatangkan ikhtilaf, mendatangkan pertelingkahan di kalangan umat dan memecah belahkan masyarakat. Jadi kenapa masyarakat jadi berpecah? Kerana kejahatan, kerana kesyirikan telah melanda umat. Jadi pecahlah manusia. Satu golongan menyembah Allah, satu golongan menyembah berhala. Pecahlah. Okey. Adapun mentauhidkan Allah dan juga kebaikan yang dilakukan, maka tidak akan melahirkan pertengkaran, pertelingkahan, perselisihan, tidak akan melahirkan peperangan, tidak melahirkan perpecahan. Jadi artinya perpecahan yang berlaku ialah kerana sebahagian engkar kepada Allah, sebahagian mengesahkan Allah SWT. Okey. Kemudian ajaran seterusnya menerangkan tentang sebab orang-orang zalim, orang-orang syirik berlaku zalim. Jadi menerangkan kenapa mereka zalim. Dan mereka melakukan kerosakan sehinggalah habis ajal mereka. Diterangkan ya.
Okey, yang seterusnya perkara gaib semuanya ialah milik Allah. Tidak ada seorang pun tahu perkara gaib melainkan Allah. Dan sesiapa yang Allah bagi tahu sesuatu daripada perkara gaib, ini hanyalah khusus kepada Rasul untuk menegakkan hujah kepada umat-umat mereka. Jadi tak ada orang kalau dia kata dakwa dia tahu apa berlaku besok, apa tahu berlaku akan datang, bohong je ya. Sebab Allah tidak bagi tahu perkara ni. Kalau Allah beritahu pun hanya pada Rasul. Rasul pun bukan semua Rasul. Tahu pun bukan semua masa. Maka Allah liyatli'akum 'alal ghaib walakin Allah yajtabi min rusuli man yasha. Tidaklah Allah mendedahkan kepada kamu perkara gaib, tetapi Allah memilih di kalangan Rasulnya. Allah bagi ilmu gaib ni kepada Rasulnya. Yajtabi min rusuli man yasha. Itu pun apa yang dia nak. Bukan semua Nabi tahu perkara gaib. Kan Nabi kita tadi aku tak tahu perkara gaib. Aku tak tahu. Muhammad kata tak perkara gaib, tapi ada pula orang kata aku tahu perkara gaib, aku nampak perkara gaib. Tentulah tidak. Okey, insya-Allah banyak juga kita baca ni, satu muka setengah Okey, kalau ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada, kita beralih kepada hadis.